Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hafizah binti Hamidin. Saya merupakan pelajar semester 1 daripada OUM Cawangan Ipoh Perak. Baiklah, untuk tugasan kedua ini saya telah memilih teori kecerdasan pelbagai yang dipelopori oleh Howard Gardner. Baiklah, saya akan teruskan dengan penjelasan untuk 9 jenis kecerdasan pelbagai. Yang pertama, verbal linguistik. Apa itu verbal linguistik? Verbal linguistik merupakan satu kemahiran komunikasi kanak-kanak ataupun lisan kanak-kanak itu sendiri. Pelbagai aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan bersama kanak-kanak untuk mempertingkatkan kecerdasan verbal linguistik ini. Yang pertama, aktiviti bercerita. Yang kedua, perbualan sama ada bertopik ataupun secara bebas. Yang ketiga, kita adakan soal jawab. Yang keempat, daripada aktiviti rutin yang dapat kita lakukan, kita adakan perbualan yang santai. Okey, untuk kecerdasan yang kedua iaitu logik matematik. Logik matematik merupakan kemahiran pemikiran logik sama ada secara rasional, sistematik ataupun abstrak. Okey, dalam logik matematik ini kita dapat lihat bahawa perkembangan kanak-kanak tersebut yang mana mampu membuat penilaian secara konkret. Sebagai contoh, dalam subjek matematik kita ada subtopik untuk ketekalan. Apa itu ketekalan? Ketekalan merupakan satu cara untuk kita mengukur cecair. Okay, sebagai contoh, aktiviti yang sering dilakukan adalah guru menyediakan dua jenis bekas, yang mana bekas A dan bekas B merupakan bekas yang berlainan saiz. Okey, selepas itu kita letakkan cecair di dalam bekas A dan kita tuangkan daripada bekas A kepada bekas B, yang mana hasil daripada tuang itu tadi, kita dapat lihat bahawa bentuk cecair adalah berbeza, tetapi amount air yang digunakan adalah sama. Di situ kita memerlukan satu pemikiran yang agak rasional, yang abstrak, yang mana kita perlu memahami konsep ketekanan itu tersebut. Okey, yang ketiga adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kecerdasan yang melibatkan otot-otot besar ataupun pergerakan tubuh badan. Kemahiran yang dapat dipupuk dalam kinestetik ini adalah kemahiran dalam pergerakan bebas ataupun pergerakan yang dicontohi oleh kanak-kanak, sama ada secara demonstrasi guru ataupun demonstrasi daripada video. Kecerdasan kinestetik ini dapat meningkatkan kemahiran motor kasar kanak-kanak. Yang keempat, interpersonal. Apa itu interpersonal? Bagi penjelasan yang mudah adalah interpersonal bermaksud kita ada satu sikap yang boleh memahami orang lain ataupun empati. Sebagai contoh, pengalaman saya sendiri, saya mempunyai kanak-kanak yang ada kecerdasan interpersonal yang mana dia boleh memahami perasaan kawan dia sendiri. Dengan adanya kecerdasan interpersonal ini, kanak-kanak tersebut mampu membantu kawan dia untuk menyelesaikan masalah ataupun perasaan yang dialami oleh kawannya tersebut. Seterusnya, intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan yang berlawanan dengan kecerdasan interpersonal. Intrapersonal merupakan kemahiran kanak-kanak ataupun kemahiran individu itu sendiri yang mana dia percaya dengan kekuatan diri dia dan juga dia tahu kelemahan diri sendiri. Sebagai contoh, individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal ini lebih suka bersendiri, lebih suka berusaha sendiri. Seterusnya, yang keenam, kecerdasan naturalis. Apa itu naturalis? Naturalis lebih mudah difahami dengan semula jadi. Sukakan semula jadi, yang mana sebagai contoh, pendedahan awal terhadap semula jadi kepada kanak-kanak adalah sangat mempengaruhi mereka. Seperti yang dapat saya kongsikan, kanak-kanak lebih cenderung suka kepada semula jadi, sama ada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Melalui itu mereka boleh membuat aktiviti klasifikasi, sama ada kalau haiwan, mereka boleh buat klasifikasi sama ada antara dari segi makanan, dari segi habitat, dari segi ciri-ciri anggota badan haiwan itu sendiri. Okey, seterusnya, yang ketujuh ialah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini menerangkan bahawa kepekaan individu terhadap bunyi ataupun muzik. Okey, kebanyakan kanak-kanak sangat menggemari muzik.
yang mana mereka menggunakan muzik untuk belajar dan untuk memperbanyakkan kosakata. Sebagai contoh, saya sendiri sebagai guru menggunakan muzik, menggunakan lagu, menggunakan bunyi untuk mengambil fokus kanak-kanak dalam kelas. Sebagai contoh, sebelum saya memulakan pembelajaran, kebanyakannya pengajaran saya akan memulakan seindaksi dengan menggunakan muzik, yang mana untuk kita tarik minat kanak-kanak untuk belajar subjek tersebut. Seterusnya, yang ke-8, kita ada kecerdasan visual ruang. Apa yang dimaksudkan dengan kecerdasan visual ruang ini? Visual ruang ini adalah lebih kepada kemahiran kanak-kanak itu berimajinasi ataupun ada kemahiran menggambar. Antara aktiviti yang sesuai untuk kita kenal pasti kecerdasan visual ruang ini ada ke tidak pada seseorang, antaranya ialah aktiviti melukis. Okey, sebagai contoh, saya sebagai guru akan menagihkan kertas lukisan yang kosong diberikan kepada setiap kanak-kanak. Okey, melalui kertas yang kosong itu, kita boleh berikan arahan yang mudah sama ada untuk mereka lukiskan apa yang mereka suka. Okey, ada kanak-kanak yang dalam imajinasi mereka terus ada gambaran rumah, keluarga, bunga, haiwan yang mudah dilukis ataupun pemandangan yang mudah seperti adanya awan, adanya gunung, adanya matahari. Melalui itu kita dapat kenal pasti bahawa kanak-kanak tersebut ada kecerdasan visual ruang, dan melalui lukisan juga kita dapat fahami yang kanak-kanak itu adanya kemahiran berimajinasi. Seterusnya, yang ke-9 iaitu kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Spiritual ini melambangkan adanya semangat, motivasi dan juga kerohanian. Pada pendapat saya, kecerdasan spiritual ni merupakan satu kecerdasan yang meningkatkan inquiry individu, yang mana sifat ingin tahu mereka sangat tinggi. Yang mana pada tahap kecerdasan spiritual ni mereka adalah lebih suka bertanyakan tentang kewujudan dan kehidupan, sama ada kewujudan manusia sendiri ataupun kewujudan haiwan, tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, sebagai golongan dewasa, guru ataupun ibu bapa perlulah lebih kreatif dan juga menyediakan jawapan yang lebih mudah difahami dan sesuai dengan tahap umur kanak-kanak tersebut. Baiklah, seterusnya, apakah kesesuaian teori kecerdasan pelbagai ini? Okay, yang pertama, dengan menggunakan teori ini, kita tidak tumpukan hanya pada satu penilaian sahaja, yang mana Howard ini telah pun sediakan 9 kecerdasan pelbagai. So, daripada 9 kecerdasan pelbagai itu, kita boleh membuat penilaian kepada setiap murid dengan menggunakan ke-9 kecerdasan pelbagai tersebut. Yang kedua, sebagai guru, kesesuaiannya teori ini dapat kita mencari pelbagai jenis pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, dengan ada 9 kecerdasan pelbagai ini, kita dapat kenal pasti setiap kanak-kanak tersebut mempunyai kecerdasan yang tersendiri, yang mana kita juga boleh kenal potensi mereka yang sebenar. Seterusnya, selain itu, kesesuaian teori ini juga kepada guru dan juga kanak-kanak, yang mana kita dapat merancang aktiviti yang menarik mengikut setiap kecerdasan pelbagai ini. Terdapat 9 betul kecerdasan. So, melalui 9 kecerdasan itu kita boleh keluarkan aktiviti-aktiviti yang menarik yang mana bersesuaian dengan kanak-kanak. Baiklah, seterusnya saya terangkan kesan ataupun implikasi teori kecerdasan pelbagai ini. Okey, yang pertama, kita dapat jalankan aktiviti yang sesuai dengan kanak-kanak. Okey, jika kanak-kanak tersebut mempunyai kecerdasan yang tertumpu kepada verbal ataupun logik matematik atau yang lain-lain, kita boleh mempertingkatkan kecerdasan tersebut menggunakan latihan-latihan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian. Yang kedua, kita dapat melakukan penilaian yang berterusan. Perkembangan kanak-kanak ini tidak terhad pada satu-satu masa sahaja. Perkembangan kanak-kanak adalah berlaku secara berterusan dan berbeza. Jadinya, dengan menggunakan teori ini, kita dapat memastikan penilaian kanak-kanak dapat dilakukan secara berterusan. Yang ketiga, kita dapat mengenal potensi kanak-kanak dengan yang lebih baik. Mungkin dalam kelas kita hanya dapat lihat secara kelas,
Mungkin dengan menggunakan teori ini kita dapat mengenal lebih lagi potensi kanak-kanak, berteruskan dengan kecerdasan yang berbeza-beza. Okey, yang keempat, kita dapat mempelbagaikan aktiviti yang lebih berstruktur. Terdapat 9 kecerdasan pelbagai. Begitu juga sebagai guru, kita boleh mengeluarkan 9 jenis aktiviti mengikut setiap kecerdasan yang telah pun diterangkan oleh Howard Gardner. Sebagai kesimpulan, kecerdasan tidak boleh diwarisi kerana dia mempengaruhi dengan pelbagai jenis bentuk. Mungkin daripada budaya, mungkin juga daripada pendidikan setiap individu ataupun gaya hidup yang berbeza. Jadi kecerdasan ini juga boleh ditingkatkan melalui pendidikan dan juga aktiviti yang bersesuaian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.